Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Sebelum kita beralih pada ayat berikutnya, sambungan untuk bacaan ayat minggu lepas yang belum selesai tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syuraka'iya alladhina kuntum tusyaqquna fihim. Kemudian pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghina mereka dan dia berkata, di manakah sekutu-sekutu kamu, puak-puak kamu yang adalah kamu menentang para rasul kerana mempertahankan mereka. Qala alladhina utul ilma innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin. Berkatalah orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu, sesungguhnya kehinaan dan keburukan pada hari ini menimpa orang-orang yang kafir. Pada hari kiamat, orang-orang yang menjadi sesat semasa di dunia dan menyesatkan orang lain, telah kita nyatakan dalam tafsiran ayat sebelumnya, mereka menanggung dosa mereka sepenuhnya. Kalau dosa itu dikatakan markahnya 100, maka 100 lah. Di samping mereka juga menanggung dosa-dosa orang lain yang telah mereka sesatkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak berilmu. Itu yang berlaku semasa di dunia. Kemudian di hari akhirat mereka mendapat kehinaan di sisi Allah. Maksud kehinaan di sini ayyadhharu fadaihahum wa ma tukhbi'uhu nufusuhum fayaj'aluhu alaniyatan. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, menzahirkan segala fadaih. Fadaih mana perkara yang mereka akan menjadi malu, aib mereka itu terdedah. Apa yang disembunyikan oleh diri mereka, maka jadilah ia secara terang-terangan, tidak lagi dapat disembunyikan. Apabila sesuatu yang manusia rasa malu kalau didedahkan, tiba-tiba terbongkar, itu adalah suatu khizyun, kehinaan yang amat sangat. Wa yudhilluhum bi'adzabil khiz, dan dihina mereka dengan azab yang sangat menghinakan. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam doa orang yang beriman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya sesiapa yang engkau masukkan dalam neraka, maka engkau telah akhzaitahu, telah menghinanya. Lalu Allah Ta'ala memberitahu melalui wasitatil malaikah, perantaraan malaikat, sebagai taubih, penghinaan bagi mereka. Aina syurakai, di manakah sekutu-sekutuku yang mengikut sangkaan kamu bahawa mereka adalah sekutu bagi aku, yang mengikut i'tiqad kamu begitu. Di manakah alihatukum allati 'abadtumuha min duni, di manakah tuhan-tuhan kamu yang kamu sembah selain daripadaku? Adakah mereka itu dapat menolong kamu, ataupun mereka dapat menolong diri mereka sendiri? Maka tidak ada sesiapa yang dapat menjawab persoalan itu. Mereka diam dan tidak mampu memberi alasan. Kemudian berkatalah orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Orang yang diberikan ilmu sama ada alladzina utul ilm
yakni minal malaikah, di kalangan malaikat, al-anbiya, nabi-nabi, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Atau berkatalah al-ulama al-muqirruna bit-tauhid, para ulama, orang-orang berilmu yang mengakui akan keesaan Allah. Bahawasanya kata mereka, inna adzil wal fadihah, segala kehinaan dan perkara yang memalukan, azab muhitun al-yawm bil kafirin, akan meliputi hari ini ke atas orang-orang kafir yang mana mereka itu engkar kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang baqa'u ala kufrihim, yang kekal di atas kekufuran mereka hatta al-maut, sehingga mereka mati. Hidup dalam keadaan kekafiran sehinggalah mereka mati dalam keadaan kafir. Ini suatu kerugian yang sangat besar dan teramat besar. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan mereka kafir, maka tidaklah diterima daripada mereka tebusan. Kalau mereka cuba menebus diri mereka daripada azab neraka dengan digantikan dengan emas sepenuh muka bumi, maka tidak akan diterima gantian itu. Mereka itulah orang yang akan mendapat azab yang pedih dan tidak ada bagi mereka penolong. Jadi berkata orang yang diberikan ilmu, kita melihat ayat sebegini datang dalam beberapa cerita yang lain, bukan sahaja semasa orang kafir meninggal, termasuk dalam kisah Qarun. Ketika Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia keluar menemui masyarakatnya dengan rasa bangga di atas kekayaannya dan menunjuk-nunjuk kekayaannya. Sebahagian orang-orang yang menginginkan kekayaan berkata, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, alangkah baiknya kalau kita juga mendapat kekayaan, kemewahan seumpama yang diberikan kepada Qarun. Tetapi adapun orang-orang berilmu berkata, wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullah khairul liman amana wa amila shalihan wala yulaqqaha illa as-sabirun. Adapun jawapan orang-orang yang berilmu, dalam ayat ni orang berilmu akan berkata kehinaan dan keburukan menimpa orang kafir. Dalam kisah yang lain yang berkata juga, wa qala alladzina utul ilma, berkatalah orang-orang yang telah diberikan ilmu, celakalah kamu, rugilah kamu, ganjaran pahala di sisi Allah itulah yang lebih baik bagi sesiapa yang beriman, yang beramal soleh. Dan tidaklah memperolehi semua itu kecuali orang-orang yang sabar. Yang tahu perkara ini hanyalah orang yang berilmu. Alladzina utul ilma, orang yang berilmu. Di sini qala alladzina utul ilma, berkatalah orang yang diberikan ilmu bahawa kehinaan ini akan menimpa orang-orang yang kafir. Baik, selain daripada mereka, kehinaan yang menimpa manusia di hari kiamat juga berlaku kepada, contohnya ahlul kitab, orang kafir juga. Apabila mereka itu beriman kepada separuh Alkitab ataupun ajaran Taurat dan Injil, dan mereka ingkar kepada separuh, kepada sebahagian yang lain. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Adakah kamu beriman kepada sebahagian daripada ajaran Alkitab? Soalan dalam ayat ini dikemukakan kepada ahlul kitab yang beriman kepada sebahagian sahaja dan kufur kepada sebahagian yang lain. Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat begitu melainkan mendapat khizyun, kehinaan semasa di dunia, dan di akhirat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat berat, sangat dahsyat. Kehinaan di dunia, dalam ayat ni pula orang-orang berilmu berkata innal khizya al-yawm, kehinaan pada hari ini. Hari di mana
mereka akan menerima balasan di mana mereka akan mendapat kematian dengan cara yang su'ul khatimah, yang buruk kesudahannya. Baik, siapakah orang-orang kafir yang dikatakan di sini alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim? Orang-orang yang telah dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maksud menzalimi diri adalah mereka menzalimi diri mereka dengan bil kufri wal ma'asi wat ta'ridi lil azabi, dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dan sengaja mendedahkan diri kepada azab Allah. Mereka mati dalam keadaan mereka berbuat zalim terhadap diri mereka atas kesalahan yang mereka sendiri buat. Baik, kita melihat ayat yang sama dalam surah An-Nisa ketika dimatikan beberapa orang-orang yang sebenarnya mampu untuk berhijrah, tetapi mereka tidak mahu berhijrah. Mereka kekal berada di Mekah, sehingga apabila berlaku peperangan Badar, mereka menyertai golongan kaum musyrikin. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka itu menzalimi diri mereka. Ayat yang hampir sama tapi ceritanya berlainan, ceritanya tidak sama. Lalu malaikat bertanya, orang-orang yang mati dalam keadaan menzalimi diri dengan sebab mereka engkar untuk berhijrah, tidak mahu berhijrah. Sehingga apabila berlaku peperangan Badar, mereka terpaksa ikut sama menyembelahi pihak tentera musyrikin di Mekah untuk berperang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan kepada mereka, fima kuntum, di manakah kedudukan kamu? Lalu mereka berkata, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka berkata, kami adalah golongan yang lemah, golongan yang ditindas di atas muka bumi. Lalu dikatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah bumi Allah Ta'ala ini luas, maka kamu boleh berhijrah. Jadi orang yang mampu berhijrah dalam keadaan mereka boleh berhijrah tetapi tidak mahu berhijrah, mereka mati dalam keadaan mereka dikira berbuat zalim terhadap diri sendiri. Itu ayat dari surah An-Nisa. Ayat dari surah ini pula, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Lalu mereka terpaksa fa'alqaw salam, terpaksa serahkan diri. Mereka terpaksa serahkan diri. As-salam di sini maknanya al-khudu', al-inqiyad wal istislam. Terpaksa akur, terpaksa serah diri, terpaksa mengaku. Dan mereka menampakkan mereka ini juga patuh, taat dan ikut. Akhirnya mereka cuba menipu dengan mengatakan ma kunna na'malu min su', kami tidak pernah melakukan apa-apa perkara yang buruk. Baik, perkataan as-salam di sini, as-salam makna al-istislam, al-khudu', al-inqiyad. Dalam beberapa ayat lain yang juga diguna pakai perkataan as-salam dalam surah An-Nisa, fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum. Itu ayat itu berkenaan dengan golongan yang kafir. Akhirnya yang pada asalnya mereka itu ada perjanjian dengan pihak kaum muslimin, tetapi mereka melanggar perjanjian. Akhirnya mereka terpaksa wayulku ilaikumus salam, mereka terpaksa menyerah diri ataupun mengaku akan kesilapan mereka. Ataupun dalam ayat lain dalam surah An-Nahl, wa alqaw ilallahi yawma idhinis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka menyerah diri kepada Allah pada hari ini, maknanya mereka tidak boleh berbuat apa-apa kecuali terpaksa akur tunduk. Di situlah mereka cuba kelentung sikit dengan mengatakan ma kunna na'malu misu, kami tak buat perkara jahat pun. Maksudnya ay ma kunna musyrikin bi rabbina ahadan, kami bukanlah golongan yang menyekutukan Tuhan kami dengan sesiapa pun.
Dan disebut dalam surah Al-An'am, apabila ditanya kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, lalu mereka bersumpah dengan nama Allah, kata mereka, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah Tuhan kami bukanlah golongan yang musyrik. Mereka tidak mengaku bahawa mereka pernah melakukan syirik. Sebaliknya mereka mengatakan mereka golongan yang baik. Bala, bahkan bala ni dalam bahasa dia datang dalam tu lil idrab, sebagai suatu takkid untuk menguatkan. Walaupun mereka cuba menipu, bahkan yang sebenarnya, kedudukan yang sebenarnya, innallaha alimun bima kuntum ta'malun, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dia mengetahui keburukan semuanya, yang besarnya, yang buruknya. Maka fala faidata fi inkarikum, tidak ada faedahnya kalau kamu cuba membantah ataupun cuba menipu, kerana Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada kamu di atas perbuatan-perbuatan kamu. Maknanya satu kerugian yang besar bagi orang yang mati dengan keadaan begini. Nak lari tak boleh. Cuba mengaku yang baik, pengakuan itu tak diterima sebab sudah diketahui perkara yang sebenar. Maka jadilah mereka orang yang rugi dengan serugi-ruginya. Fadkhulu abwaaba jahannam, maka masuklah kamu ke dalam pintu-pintu neraka jahannam. Yani fadkhulu fi jahannam, dalam keadaan kamu kekal di dalamnya, berada dalamnya ilal abad, selama-lamanya. Dan itulah bi'sal mukir wal maqam, seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kamu berada. Itu bagi sesiapa yang mutakabbiran an ayatillahi ta'ala, yang bersifat takabur, sombong, yang telah kita baca dalam ayat minggu lepas. Golongan yang mustakbirin, golongan yang apabila dikatakan kepada mereka madza anzala rabbukum, apa yang Tuhan kamu telah turunkan, lalu orang-orang yang takabur dan angkuh itu berkata asatirul awalin, mereka mengatakan yang diturunkan adalah cerita dongeng, cerita karu orang-orang terdahulu. Jadi sebagai balasan mereka diminta untuk masuk ke dalam neraka jahannam, kerana mereka adalah al-mutakabbir, orang yang sombong, membesarkan diri daripada ayat-ayat Allah dan tidak mahu mengikut Rasul yang diutuskan. Adapun masuk di sini bukan masuk dengan cara hormat, masuk dalam keadaan hina. Masuk ke neraka dalam keadaan hina. Kullama ulqiya fiha innal ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha, apabila mereka itu dicampakkan. Ulqu maknanya turihu, dilontarkan, dicampakkan ke dalam neraka. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, mereka mendengar dalam neraka itu ada bunyi suara yang menggerunkan, menakutkan, dalam keadaan neraka itu menggelegak. Apabila Allah Ta'ala mengkhabarkan kullama idza ulqu, apabila mereka dilontarkan, bermakna mereka masuk neraka bukan masuk dengan, kita kata masuk dengan jalan biasa begitu, tak. Tapi seolah-olah mereka dicampakkan. Kita ni kalau orang lontar, kita tahu kita dan jatuh pun sakit dah, dia pun jatuh pula ni tempat dia dalam api. Dalam jatuh tu sakit, dah jatuh pula kena tempat yang panas. Ini suatu khizyun ataupun ihanah, suatu penghinaan. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilontarkan ke neraka satu kumpulan daripada orang-orang kafir yang masuk neraka, lalu sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Malaikat yang menjaga pintu neraka bertanya, tidakkah telah datang seorang nadhir, rasul yang memberi peringatan? Lalu mereka berkata qalu bala, bahkan benar. Ayat ini menggambarkan bahawasanya orang-orang kafir masuk ke neraka dalam keadaan yang sangat hina, seperti dibuang ataupun dilontarkan sesuatu yang tidak diperlukan. Kalau benda kita tak perlu, kita akan tahu begitu. Kita buang sampah, tak ada. Biasanya orang akan lempar tempat yang jauh.
Tapi kalau benda tu berharga, tak ada orang lepas akan letak dengan cermat, dengan baik. Apatah lagi kalau benda tu benda yang mahal, mudah pecah. Dia tak boleh main lepas-lepas gitu, dia akan rosak. Tapi orang kafir ni, mereka akan lemparkan dalam neraka dalam keadaan sangat hina. Falabi samathwal mutakabbirin, maka itulah dia seburuk-buruk tempat bagi orang yang membesarkan diri. Adapun gambaran azab yang disebut dalam beberapa ayat lain, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha, tidaklah mereka dihukum sehingga mereka mati. Maksudnya mereka dihukum dalam keadaan mereka tidak akan mati. Dapatlah azab macam mana sekalipun, mereka tidak akan mati. Wala yukhaffafu anhum, tidak diringankan daripada mereka akan azabnya. Mana dalam keadaan sakit yang amat sangat, tidak diringankan azab, dan tidak pula kesakitan itu menyebabkan berlakunya kematian. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya, itu sama untuk habis ayat melepas tu. Ayat untuk Madani pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون Ayat 30 hingga ayat 32. Ini cerita yang lain berhubung dengan sifat orang-orang yang bertakwa, yang diberi balasan yang baik sama ada di dunia ataupun di akhirat. Wa qila lil ladzina taqaw, dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Maksud takwa di sini orang yang memelihara diri daripada terjatuh ke dalam syirik dan kufur maksiat. Dikatakan kepada mereka, apakah yang Tuhan kamu turunkan? Lalu mereka berkata, khaira, kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, mereka mendapat kebaikan. Dan negeri akhirat itulah yang lebih baik, dan itulah sebaik-baik negeri atau tempat bagi orang yang bertakwa, yakni syurga.
Jannatu adnin, syurga adnin yang mereka masukinya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagi mereka dalam syurga itu apa yang mereka kehendaki, apa sahaja yang penghuni syurga kehendaki, yang mereka inginkan, mereka akan memperolehinya. Kadzalika jazillahul muttaqin, demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Apabila disebut orang-orang yang bertakwa sebagai lawan kepada orang yang takabur dalam ayat sebelumnya, bagaimana orang takabur mati dalam keadaan yang hina. Adapun orang yang bertakwa adalah orang yang alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, orang-orang yang malaikat wafatkan mereka, matikan mereka dalam keadaan yang baik. Apa maksud baik kita lihat nanti dalam tafsirannya. Lalu dia berkata, mereka yakni malaikat berkata, salamun alaikum, sejahtera, selamatlah ke atas kamu, masuklah kamu ke dalam syurga dengan apa yang telah kamu lakukan semasa di dunia daripada amalan yang baik. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, ditanya kepada mereka, yakni kepada orang yang beriman, apa yang Tuhan kamu turunkan? Lalu mereka berkata khaira. Khaira, kebaikan di sini dalam bentuk rahmat dan berkat. Mendapat rahmat yang Allah Ta'ala turunkan adalah suatu rahmat daripadanya dan keberkatan. Islam ini adalah rahmat. Diutuskan Nabi SAW sebagai rahmat. Al-Quran diturunkan sebagai rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan daripada Quran apa yang menjadi syifa, penyembuh bagi segala penyakit yang berada dalam dada manusia, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman, padahal tidaklah menambahkan apa-apa bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Rahmat yang diturunkan kepada kami, kata orang yang bertakwa, adalah khaira, kebaikan. Dalam bahasa Arab bila disebut khair, khair ni luas pengertiannya. Khair, kalau kita dapat harta, harta pun khair juga. Harta pun khair juga. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira. Diwajibkan kepada seseorang di antara kamu sekiranya ia didatangi kematian, iaitu sekiranya yang mati itu meninggalkan khaira, kebaikan. Maksud kebaikan di sini harta. Apa yang wajib bagi orang yang mati dan meninggalkan harta? Al-wasiyah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sekiranya mereka itu meninggalkan khaira. Khaira di sini maknanya harta. Dalam surah wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika la syahid wa innahu li hubbil khairi al khair. Sesungguhnya manusia cinta dan kasihnya kepada al khair syadid, amat sangat. Maksud khair di sini harta. Perkataan harta datang dengan perkataan khair, kebaikan. Tapi khaira di sini dalam jawapan orang beriman apabila ditanyakan kepada mereka apa yang Tuhan kamu turunkan, khaira di sini bukan maksudnya harta. Itu dalam bentuk rahmat dan juga barakah, keberkatan untuk kami. Lilladzina ahsanu, bagi orang yang berbuat baik di dunia mereka mendapat kebaikan. Dalam ayat surah Yunus yang telah kita baca dulu tafsirannya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik mereka mendapat balasan yang terbaik. Husna ni maknanya al-jannah, syurga, dan mereka mendapat ziyadah, tambahan daripada itu. Maksud tambahan di sini balasan untuk orang yang ahsan. Dalam tafsiran disebut ziyadah ialah an-nazar ila wajhillah. Ahli syurga dapat melihat akan wajah Allah dalam syurga. Tafsiran kepada ziyadah dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang yang berbuat kebaikan di dunia mereka mendapat kebaikan. Dan kebaikan inilah yang sentiasa kita minta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah
Dan juga wa fil akhirati hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Orang yang berbuat baik maka dijanjikan untuk mereka kebaikan. Dalam surah An-Nahl, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang melakukan amalan yang saleh yang baik, sama ada lelaki atau perempuan, maka kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik semasa di dunia. Apabila mereka mendapat hayatan thayyibah, bermakna mereka telah mendapat hasanah. Apa maksud kehidupan yang baik di sini? Ia meliputi semua jenis kebaikan. Sama ada kebaikan itu yang bersifat zahiran kana au batinan, yang zahir, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang nampak seperti kebaikan dari sudut harta benda, tubuh badan yang sihat, tidak ada penyakit, negeri yang aman damai. Apa dia lagi? Hak tu hak nampak. Hak tidak nampak, murtahul bal, jiwa rasa selesa. Kita mendapat nikmat dari sudut nikmat, dapat merasai nikmat iman, Islam, dapat ilmu, dapat belajar dengan selesa, dapat beramal ibadat dengan selesa. Hasanah. Ibnu Abbas mentafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ayat dalam surah Al-Baqarah, berhubung dengan doa yang dibaca oleh jemaah haji, sebab ayat itu dalam bab ibadat haji. Kata Ibnu Abbas, hasanah di sini maksudnya mendapat al-ilmu wal-amalu, ilmu dan amalan. Orang-orang beriman, orang itu dah beriman. Wa minhum, di kalangan mereka, dalam agama-agama manusia ada yang dalam kalangan agama-agama manusia ada yang beriman. Yang beriman berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan. Kebaikan di sini bukan dari sudut harta benda, tapi dari sudut mendapat ilmu dan amalan yang saleh. Begitu juga kami meminta kebaikan di akhirat. Dalam sebab di akhirat, soal syurga neraka itu yang dah akhir sekali dah. Sebelum manusia ke syurga neraka, banyak lagi laluan-laluan lain, persinggahan-persinggahan yang terpaksa manusia lalui untuk tempoh yang sangat lama dan cukup lama. Bermula daripada alam kubur. Semua kita ni akan mati, dan semua kita ni akan melalui alam barzakh. Dalam kubur saja tak tahu berapa lama, sehinggalah dunia ni kiamat, barulah manusia akan bangkit daripada kubur. Sebenarnya kubur tu dikira awwalu manazilil akhirah, alam akhirat, pada peringkat yang terawal. Akhirat dah tu. Kemudian selepas berlaku kiamat, berlaku tiupan sangkakala yang kedua dan seterusnya, manusia akan dibawa kepada mahsyar untuk tempoh yang lama. Lepas tu menghadapi hisab. Lepas hisab itu ini banyak lagi kira bicara. Akhirnya melalui mizan, timbangan amalan. Lepas tu adanya sirat. Maknanya masih panjang. Dan semua situasi itu kita minta kita mendapat hasanah, kebaikan. Tempoh yang lama kita lalui di akhirat, kita akan mendapat kebaikan, iaitu selesa di alam kubur. Kita mendapat keselesaan daripada mahsyar. Kita mendapat hisab yang mudah. Kita melalui titian sirat dengan cepat, dan akhirnya berjaya ke syurga. Alhamdulillah. Itu hasanah yang di akhirat. Kita nak dua-dua sekali, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Dan negeri akhirat itulah yang lebih baik. Ini sebagai suatu perbandingan. Walaupun orang yang buat baik ini mendapat kebaikan di dunia, tetapi kebaikan akhirat itu yang lebih baik, yang lebih besar. Kita nak kebaikan di dunia, tetapi kita perlu lebih teruja untuk mahukan kebaikan di akhirat. Mungkin setengah orang kata bukan nak akhirat saja, dunia kita nak juga. Betul. Tetapi perlu dipastikan keinginan kita kepada kebaikan di akhirat adalah lebih tinggi, lebih besar daripada kebaikan dunia. Sebab itu lebih bersifat kekal. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kamu wahai manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu yang lebih baik dan yang lebih kekal. Allah Ta'ala meletakkan perkataan khairun untuk akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Adapun di dunia kita mendapat kebaikan,
Kalau kebaikan tu digunakan dengan cara yang baik, maka kebaikan tu boleh kita pindahkan menjadi modal untuk kita dapat keuntungan di akhirat. Contohnya harta tadi. Harta disebut khair. Manusianya innahu lihubbil khairi lasyadid. Sangat kasih cinta kepada harta. Harta ni adalah pemberian daripada Allah, rezeki daripadanya. Kalau digunakan dengan cara yang baik, harta yang kita dapat di dunia, kita akan dapat pulangan yang lebih menguntungkan di akhirat. Kalau diuruskan ataupun dibelanjakan, digunakan dengan cara yang baik dan betul. Dan itulah sebaik-baik darul muttaqin, negeri bagi orang yang bertakwa. Dar, perkataan dar sama ada dia boleh mari dalam bentuk kita kata negeri boleh, negara boleh, dar dah menjadi kebiasaan dalam kita pun dah guna. Kelantan darun naim, Kedah darun aman, Terengganu darul iman. Dar dalam istilah fiqh yang dulu, negara ni ada dua, darul Islam, darul kufr. Dia tak guna istilah daulah. Dar, negara Islam dan negara kafir. Darul Islam. Dar merujuk kepada tempat di mana manusia berada di situ, dan dia daro yaduru maknanya asalnya berlegar, berkisar. Disitulah dia melalui kehidupan. Adapun kehidupan di akhirat yang baik untuk orang yang bertakwa adalah syurga. Syurga adnil yang mereka akan masukinya, yang mana di bawah syurga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Sifat ini cukup banyak dinyatakan dalam Quran. Apabila disebut syurga, maka dinyatakan syurga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir air di bawahnya. Suatu gambaran yang sangat indah, menarik. Cuma kita nak imajinasikan dengan minda kita belah mana, bentuk tu bagaimana, itu tak boleh lah. Gambaran tu tidak sampai tahap tu lah. Mathalul jannati allati yu'idal muttaquna tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka 'uqbal ladzina taqaw wa 'uqbal kafirin an-nar. Dalam surah Ar-Ra'd, perumpamaan syurga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Terdapat juga padanya buah-buahan yang daim, yang kekal, sentiasa ada dan tidak putus-putus. Termasuklah dhilluha, naungannya, teduhan dalam syurga. Itulah dia tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala menggambarkan sungai dalam syurga. Dalam surah Muhammad ada 4 jenis sungai. Ada sungai anharum min ma'in ghairi asin, sungai daripada air yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min laban lam yataghayyar ta'muh, sungai daripada air susu yang tidak berubah. Air yang pertama, air yang biasa, tidak menjadi masin ataupun tidak hilang sifat asalnya. Air susu yang tidak berubah, sama ada berubah menjadi biasanya masam. Kalau susu di dunia ni, kalau kita mungkin sehari dua tak apa lagi, lama-lama dia akan bertukar menjadi masam ataupun rosak. Tapi sungai dalam syurga, sungai susu, dia tidak berubah, tidak rosak. Yang ketiga, sungai daripada arak. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, sungai daripada khamar, air arak yang terasa lazat oleh orang yang meminumnya. Arak yang tidak memabukkan sebagaimana arak di dunia. Yang keempat, sungai daripada asal, daripada madu. Wa anharum min asal, sungai daripada madu. Mereka mendapat apa sahaja yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan. Keindahan syurga, apa sahaja yang terlintas oleh ahli syurga, mereka akan memperolehinya. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Dalam syurga mereka akan memperolehi apa yang diinginkan. Ishtaha yashtahi, kita berasa nuk, kita inginkan apa yang diinginkan oleh manusia. Mungkin di dunia keinginan nafsu kita terbatas. Kita nak kata ada benda yang kita dapat, ada benda yang kita tak dapat, sebab kemampuan kita terbatas.
Orang yang ada kemampuan, mungkin dari sudut harta yang banyak, dia boleh beli apa sahaja dia nak. Apa yang diinginkan dia boleh beli. Dari sudut nikmat, kita kata nikmat berbentuk makanan. Dalam syurga, apa sahaja yang diinginkan mereka boleh perolehi. Seperti wafakihatin kathirah la maqtu'atin wala mamnu'ah, buah-buahan yang cukup banyak, yang tidak putus-putus. Maksudnya tidak ada musim. Tak ada musim, ada sama-sama. Wala mamnu'ah, dan tidak dihalang mereka mengambilnya. Selain daripada itu, ada rezeki yang berupa walahmi tayrim mimma yashtahun, adanya daging burung yang mereka inginkan. Nak makan daging burung ke apa, semuanya disediakan untuk ahli syurga. Demikianlah Allah Ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi sepatutnya kita hidup di dunia, kita kena ada satu sifat rindu syurga. Rindu syurga. Sebab kita ni asal daripada syurga. Allah Ta'ala ciptakan manusia pertama, Nabi Adam AS. Tempat Nabi Adam sebenarnya yang pertama bukan di dunia, dalam syurga. Tempat asal Nabi Adam AS dalam syurga. Tetapi atas kesalahan yang dilakukan dalam syurga, dia dikeluarkan daripada syurga. Tapi asal dalam syurga. Maka berusahalah untuk kembali ke tempat asal. Kita sebagai anak cucu dia, anak cucu Nabi Adam, kita akan berusaha untuk memperolehi jalan supaya kita sampai ke syurga. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu berjuang kerana Tuhan kamu, untuk menuju kepada Tuhan dengan suatu keadaan perjuangan, maka kamu akan menemuinya, iaitu hasil daripada usaha kamu. Mereka adalah orang yang dimatikan oleh mereka dalam keadaan baik. Itu kita sambung minggu depan lah itu. Sebab tu dia ada kaitan dengan banyak ayat-ayat lain. Quran ni bila dia cerita balasan orang yang ingkar, dia ada pula lawannya, balasan bagi orang yang taat. Kalau ada hukuman bagi orang yang derhaka, apa dia balasan yang baik bagi orang yang akur, yang patuh, ataupun yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.